Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha tanpa jemu untuk memahami ayat-ayat Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-135 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu, supaya kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang akan kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimah qawamin, ia adalah jamak kepada qawam, dan dia merupakan sirah mubalaghah daripada qaim. Qawam bermaksud al-mubaligh fil qiyam bi syai' wa fil ityan bihi ala atami wajhin wa ahsana, iaitu seseorang yang melakukan sesuatu dengan sebaik yang mungkin, yang sangat menjaga apa juga yang dilakukan untuk mencapai satu tahap yang sempurna dan tahap yang sebaik-baiknya. Adapun kalimah syuhada jamak kepada syahid, dan asal pada kalimah syuhada ini ialah menunjukkan sifat-sifat yang tertanam kemas di dalam hati sanubari seseorang, seperti kalimah karim dan juga kalimah hakim. Maka maksud ayat ini ialah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa memelihara, sentiasa memastikan diri kamu melaksanakan keadilan sesama kamu dalam apa juga keadaan dan situasi.
tanpa diganggu oleh apa juga pun. Dan jadilah kamu sebagai orang yang syuhada alillah, orang yang sanggup menjadi saksi untuk menegakkan kebenaran semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana apa-apa juga tujuan keduniaan, dan bukan kerana kepentingan peribadi. Kerana sesungguhnya keimanan yang benar itu menuntut kamu, wahai orang-orang beriman, agar bersikap adil dalam hukum dan hukuman serta penentuan terhadap sesuatu perkara. Dan hendaklah kamu menunaikan persaksian itu dengan sewajarnya dan sebaik-baiknya. Dan bila kita lihat, bila Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ia adalah suatu peringatan, suatu yang sepatutnya menarik perhatian kepada apa yang akan datang selepas kalimah atau selepas frasa ya ayyuhalladzina amanu. Dan seperti yang pernah saya katakan bahawa apa juga perintah, apa juga larangan, apa juga seruan yang datang selepas ya ayyuhalladzina amanu, maka ia adalah suatu yang terkandung di dalam tuntutan keimanan. Apa yang perlu kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita. Kerana itu Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita sanggup untuk melaksanakan apa juga perintah selepas itu, bagi membuktikan kita benar-benar mahu menjadi orang-orang yang beriman. Dan dalam konteks ayat ini ialah iltizamul adalah fi kulli umur, sentiasa committed dalam melaksanakan keadilan dalam apa juga perkara, dalam apa juga keadaan dan situasi. Dan sewajarnya ia menarik atau menggerakkan rasa keimanan dalam hati kita untuk membuktikan keimanan yang sebenar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan bila Allah menggunakan kalimah qawamin dan syuhada di dalam frasa ini, bermaksud Allah mahu kita melakukan perkara tersebut dalam bentuk yang konsisten, tidak berubah-ubah, tidak memilih-milih, tidak hanya dalam situasi tertentu dan meninggalkannya dalam situasi yang tertentu, dan menjadikan ia suatu yang tertanam, terpasak kukuh dalam hati sanubari kita sebagai orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terdapat suatu pemerhatian yang menarik yang dibawakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Beliau menyatakan apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebut kunu qawwamina bil qist, kemudian baru menyebut syuhada alillah. Mengapa ataupun apakah hikmah Allah mendahulukan perintah agar melaksanakan keadilan dan seterusnya baru menyebut tentang menjadi saksi? Terdapat beberapa jawapan kepada persoalan ini. Yang pertama ialah beliau menyatakan bahawa kebanyakan manusia ghalibnya atau biasanya akan sanggup menyuruh orang lain melaksanakan kebaikan. Tetapi apabila perkara tersebut menimpa ke atas diri mereka atau untuk menyeru diri mereka, mereka meninggalkannya. Dan contohnya orang yang apabila perkara itu ada kepentingan untuk diri mereka, mereka akan segera untuk melakukan ataupun melaksanakan kerana ada kepentingan peribadi. Tetapi apabila perkara itu daripada orang lain atau untuk orang lain, maka mereka tidak, ataupun mereka sukar, ataupun mereka akan melecehkan atau melewat-lewatkan apa sahaja yang untuk kepentingan orang lain dan tidak ada kepentingan peribadi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini betapa
ini adalah suatu cara yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka supaya bersikap adil pertamanya, dan kemudian memerintahkan mereka supaya bersaksi untuk orang lain, untuk kepentingan atau kebaikan orang lain, untuk kali yang kedua ataupun sebagai perintah yang kedua, untuk memperingatkan bahawa akhlak yang mulia yang sebenar-benarnya ialah apabila manusia sanggup untuk berperang dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan dirinya sendiri, mengatasi kepentingannya terhadap orang lain. Yang kedua, atau alasan yang kedua, melaksanakan persaksian itu bermaksud menghindarkan kemudaratan atau keburukan hukuman terhadap orang lain. Maka itulah yang sebenarnya. Bermaksud apabila kita bersaksi untuk orang lain, bermaksud untuk mengelakkan orang itu dihukum dan menerima hukuman daripada perlakuannya. Maka menghilangkan kemudaratan daripada diri sendiri, iaitu qawwamina bil qist, didahulukan daripada menghilangkan kemudaratan pada orang lain. Yang ketiga, bersikap adil itu adalah suatu perbuatan atau suatu kerja, sedangkan bersaksi itu adalah dalam bentuk kata-kata. Maka perbuatan itu adalah sifatnya lebih kuat berbanding kata-kata. Maka inilah tiga alasan yang dibawakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menyatakan hikmah. Apakah hikmah Allah Ta'ala mendahulukan qawwamina bil qist berbanding syuhada lillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah menyatakan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Bermaksud hendaklah kamu wahai orang-orang yang beriman menjadi orang yang mempertahankan keadilan dan sanggup menjadi saksi dengan persaksian yang sebenar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun persaksian itu akan memberi kesan kepada dirimu sendiri dengan kamu memperakukan kebenaran itu, dan walaupun persaksian itu akan memberi kesan bukan saja kepada dirimu tetapi juga kepada kedua ibu bapamu, bahkan kepada orang-orang yang hampir dengan ataupun orang-orang yang disayangi dalam kalangan kaum kerabat kamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam tafsirnya bahawa persaksian seseorang terhadap dirinya sendiri bermaksud memperakukan sesuatu yang akan terpaksa ia laksanakan atau akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian disebutkan kedua ibu bapa, kerana kedua ibu bapa adalah golongan yang wajib ia berlaku baik terhadap mereka. Kemudian disebut pula kaum kerabat al-aqrabin, kerana al-aqrabin itu merupakan orang-orang yang disayangi. Maka Khatib Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sekiranya seseorang itu wajib bersaksi atau menjadi saksi walaupun persaksian itu akan memberi kesan yang mungkin menjadi negatif kepada dirinya sendiri atau ibu ayahnya sendiri atau kaum kerabatnya sendiri, maka sudah pasti untuk orang-orang yang lain hendaklah ia lebih sanggup untuk bersikap adil dan untuk menjadi saksi bagi menegakkan kebenaran ke atas mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah kehebatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan keadilan itu mengatasi kepentingan diri, mengatasi kepentingan kaum kerabat, mengatasi kepentingan ibu bapa. Maka sudah pasti dengan Islam dan dengan Al-Quran dan Sunnah, keadilan antara manusia itu atau sesama manusia itu pasti akan terlaksana dengan nas Al-Quran dan dengan pengajaran Nabi SAW. Apakah pengajaran-pengajaran yang ada dalam ayat ini seterusnya? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.